Assalamualaikum dan salam sejahtera. KL awak. Kita jalan-jalan. Saya nak ke Kuala Lumpur. Ada meeting di Kuala Lumpur. Sampai ke Kuala Lumpur kita bawa perlahan-lahan. Dan kita berborak pasal topik yang saya nak borak hari ini. Pasal kereta saya lah. Pasal RS8, Mazda RS8 di tahun 2021. Okey, kereta ni dah makin banyak peminat. Berdasarkan view saya kat YouTube tu, meningkatlah view organik berkaitan carian Mazda RX-8. Jadi saya nak educate lah viewers saya ni untuk tahun 2021, apa yang anda kena tahu pasal kereta ni. Pertama, jangan beli sebab dia cantik. Salah tu. Dia beli sebab teknologi dia. Sebab anda minat teknologi dia dan anda nak extract teknologi dia dan anda nak enjoy teknologi dia. Tapi kalau sebab cantik, baik tak payah. Sebab kalau anda beli sebab cantik tapi anda tak tahu pasal enjin dia, tak tahu teknologi dia, memang poket anda rabak lah macam cerita. Memang sakit otak lah. Jadi RS8 ni untuk siapa sebenarnya? Dia punya target kepada golongan yang macam mana sebenarnya? Dia target untuk kaki kereta senang cerita. Kaki kereta yang tahu pasal kereta, tahu pasal teknologi, mempunyai hubungan baik dengan mekanik. Dan mekanik pun ada knowledge pasal sedikit-sedikit dah pasal rotary ni. Dia tak boleh zero langsung. Kereta rotary ni tak boleh owner yang tak tahu langsung pasal rotary. Memang apa tu, cek nahas lah pada saya. Sekejap, saya punya headset ni, headband ni agak longgar. Sekejap, saya try ketatkan. Sekejap. Okay. Bawa ketat sikit. Jadi dia memang target untuk pada saya lah. Saya dah memiliki kereta ni hampir 2 tahun. Saya beli kereta ni pada tahun Julai, tak silap saya, Julai 2019. Dah masuk tahun kedua lah ni. Dan saya akan share lah saya punya jerih payah keluar air mata kereta ni. Jadi first, saya akan bercerita. Sebelum saya beli kereta ni, saya dah buat research kereta ni, apa kelebihan, apa kekurangan kereta ni. Dan saya akan share lah research dan hasil memakai. Adakah research tu sama tak macam pengalaman memakai? Jadi pertama, poket kena tebal. Memang betul kena tebal. Sebab petrol, tu je. Petrol dia dahsyat. Memang dahsyat. Full tank 60 liter macam ni RM125 lah. RM RM125. Jadi tahan ni berapa lama dengan full tank macam ni kan? Saya anggar sekitar 350 km paling maksimum. Jadi kalau anda larat untuk finance, untuk manage 300 km, 350 km dengan petrol yang berharga RM125, itulah ujian pertama. Lagi dia masuk tahun, lagi kuat makan minyak. Dia hanya jimat bila ke highway dan time malam je. Jadi senang cerita, rotary ni tak ada konsep save minyak, tak ada konsep save minyak tu langsung, tak ada. Jadi kenapa dia kuat makan minyak Sebab satu ialah teknologi rotary itu sendiri. So teknologi rotary itu sendiri menyebabkan apakah maksud teknologi rotary? ECU ataupun Electronic Control Unit kereta ni sengaja pancitkan minyak petrol tu lebih sebab nak sejukkan enjin tu. Dia maknanya dia running rich, RIC, running max, running kaya lah, minyak lebih lah senang cerita. Running rich. Jadi dia ikut anda punya, kalau lagi RPM lagi tinggi, lagi lebih minyak yang dipancitkan. Dengan rasio tekanan compression sekitar 10:1, rendah lah juga lah, taklah tinggi mana pun, rendah je. Dan ECU memancitkan ekstra petrol ke dalam enjin sebab nak sejukkan enjin. Enjin rotary ni panas. Jadi sebab itulah penggunaan minyak dia lebih daripada kereta biasa, daripada piston.
Lebih sangat-sangat lah, bukan lebih lagi lah. Kalau siapa anda pernah pakai Evo 7 ataupun Airtrack Turbo tu, lebih kurang tu lah, lagi dahsyat daripada tu. Jadi memakai rotary ialah menguji ketahanan anda untuk tahan minyak dia, tahan penggunaan petrol dia, rotary. So anda lepas RX-8, anda layak dah nak pakai RX-7 Turbo kan. Yang ni NA je. Okay. Jadi market kita ni kat market dah, kita ni masih lagi bertahan sekitar 40,000. Kalau condition cantik, saya rasa 45,000 tunai sahaja, tak boleh hutang kereta ni. Kereta ni tahun 2003, tak boleh hutang dah. Kalau anda beli kereta ni berhutang, maknanya anda tak mampu lah, senang cerita. Kereta ni sebab maintenance dia tinggi. Jadi bayangkan anda beli kereta ni berhutang, lepas tu anda nak bayar bil, kos petrol, lepas tu anda nak bayar kos maintenance. Maintenance dia bukan murah. Dia tak murah sebab spare part dia semua original. Dia tak macam Honda ataupun Toyota yang ada spare part OEM. Tu spare part RX ni semua original. Dia kereta sport. Jadi contohnya plug, set spark plug dia berharga RM600 ataupun RM650. Spark plug dia special. Ada tanda L, ada tanda T. L tu maksudnya leading, T tu trailing. Bukan spark plug biasa-biasa. Spark plug dia iridium, NGK iridium. Duit Malaysia 600 lebih lah. Lepas tu kos wear and tear, contohnya coil original sebiji RM300 ke 200 ke atas lah, saya tak ingat lah berapa. Jadi kalau rosak satu kali berlipat, anda kena standby RM1,000, RM1,200 untuk coil sahaja, coil pack. Apa lagi? Minyak hitam kena kerap tukar, 3,000 km tukar, 3,000 km tukar. Itu satu kemampuan anda untuk menukar minyak hitam setiap 3,000 km. Mungkin mula-mula anda sanggup lah kan. Saya bercerita katakan tempoh memiliki RX-8 ni selama 3-4 tahun. Setiap 3,000 km anda tukar minyak hitam. Parah juga tu kan. Dan juga kos tuti. Jadi setiap full tank kita ni kena tuang tuti 100-150 ml ml tuti pun kos juga kan, RM25 satu botol. Jadi saya belum cerita modified dia, cerita pasal nak menjaga kereta ni, nak menjaga. Jadi mungkin anda nak cat kereta ni, cat standard lah, RM2,000 lebih. Body kit memang susah cari, kalau jumpa pun harga pun Yahudi. Dan kalau boleh janganlah pakai body kit fiber. Nanti kalau dah keras, dah patah-patah, dah pakai buruk kita. Baik standard body kit, standard macam saya. Tak adalah nak tambah-tambah. Jadi macam saya beli RX ni tak lain tak bukan, memang saya nak enjoy kereta ni pada keadaan original. Saya tak modify sangat. Dan saya uji dengan keadaan original ni dekat lintas Sepang, berapa laju dia boleh pergi. So kereta ni optimal pada 2 minit 53. Jadi kalau pemandu pro memandu kereta ni mungkin 2 minit 50. Saya taklah pro lah, tapi saya dapat clock 2 minit 53. Dengan ABS tak ada, dengan traction control tak ada, dengan tayar biasa-biasa je, bukan tayar semi-slick, dengan enjin yang tak berapa cantik condition dia, 2 minit 53 je. Jadi saya rasa kereta ni boleh pergi bawah 2 minit. Mungkin 2 minit 48, mungkin 2 minit 45, bergantung kepada driver tu lah. Misi saya untuk cecah 2 minit 50 kereta ni. Tak tahu dapat ke tak kan. Dengan keadaan standard lah, tak naklah modify. Dah modify engine baru tak shock lah macam tu. Maksudnya saya suka kereta ni sebab handling. Jadi handling tu dapat tak halfkan masa saya. Jadi saya sudah mengalami detik-detik yang agak perit juga, iaitu pecah enjin. Sebab track day lah, enjin pertama saya pecah. Habis juga lah RM5,000 untuk pastikan enjin sekarang ni berfungsi. Jadi enjin sekarang ni pun dah banyak juga laps dekat lintas Sepang. Dan Alhamdulillah, dengan penjagaan rapi dan kena selalu lenjan, barulah enjin ni okey. Jadi kena selalu lenjan tu yang agak grey area. Sebab lenjan tu maksud saya, kalau saya lenjan tu
bukanlah RPM tendang sampai habis. Dia macam sekali-sekala rev lah, macam tu. Walaupun saya guna RON 95, alhamdulillah tak ada kehilangan kuasa. Cuma bila turun track je saya turun, naikkan ke RON 100. Di perjalanan hari-hari RON 95 je. Tuti wajib lah, tu tuti amalan saya lah. 100ml cukup lah untuk full tank, lama sikit. Dulu sampai 200ml macam fogging kita saya lah. Saya kurangkan ke 100 dah cukup lah. Sikit je, sikit sangat. Tak adalah sampai menjejaskan fuel pump. Jadi nak pakai kereta ni kena baik dengan mekanik. Kalau anda tak baik dengan mekanik, memang kena goreng lah. Pasal maintenance kereta ni memang dahsyat lah. So mekanik nak cari spare part pun mahal. Dia minta quotation dekat supplier, dah mahal. Sini nak markupnya dah mahal, tambah lagi mahal. Yang bankruptnya anda. Jadi saya suggest anda pakai kereta ni kalau anda memang kaki kereta dan pernah memiliki Honda ke, main VTEC ke sebelum ni, main Turbo ke sebelum ni, Endgame baru main Rotary. Saya orang tanya beli apa salah daripada kereta power dan nak turun kena pula pakai kereta tak power. Jadi sebab dia kereta ni agak unik, teknologi Rotary adalah mekanik yang boleh layan Rotary ni tak banyak. Kita tak banyak sebab kereta ni tak banyak on the road. Jadi sangat rare kereta ni, dan sehingga mekanik Rotary pun tak banyak yang fokus kepada enjin Rotary kat Malaysia ni. Jadi sebaiknya di Kuala Lumpur lah. Kalau anda di luar Kuala Lumpur, anda kena ada pengetahuan menjaga kereta ni macam mana. Dia punya daily apa tu cakap, daily usage macam mana, apa pantang larang kereta ni. Peratusan tertinggi guna kereta ni sebab cantik. Tu yang ada yang mesej saya kan, bila masuk kedai bil label meninggalnya, saya tak salahkan. Saya tak salahkan bengkel, sebab bengkel dapat harga macam tu. Dan kena ingatlah, benda rare harga mahal, sebab dia kena campur sekali dengan upah research. Tak ada benda rare murah. Jadi nak pakai Rotary, poket kena tebal. Walaupun kereta ni murah tu maksud saya boleh dapat kereta ni 30,000, 25,000. Lagi murah, lagi tinggi maintenance nak bagi dia okey. So katakan kereta harga 40-45,000 tu, saya expect dia punya maintenance mengikut jadual. Modifikasi tak terlalu banyak, sikit-sikit je. Lagi banyak modifikasi lagi pening. Anda kena apa ni, kena belajarlah menerima hakikat. Kereta ni akan tukar enjin macam tukar baju. Jadi tak sesuai untuk kereta ni, untuk first car tak, memang tak sesuai langsung. Kereta ni daily, kereta ni untuk weekend drive je. Maksudnya ada kereta utama lain lah, Myvi ke, Alza ke, Proton Saga ke, yang kereta yang tak pening kepala. Sebab kereta ni confirm memeningkan kepala. Jadi saya beli kereta ni memang khas untuk trade day lah. Sebab sebelum ni saya trade day guna BMW, kos tinggi. Jadi bila saya guna ni, kurang sikit kosnya daripada BMW. Dan kereta ni memang didesign untuk trade day. Beli-beli dapat 6 kelajuan. Horsepower, saya tak rasa kereta saya horsepower tinggi. Horsepower saya sekitar 150, 160, lebih kurang Sandra GTI ya. Tapi didatangkan dengan gearbox 6 kelajuan, enjin Rotary yang apa tu, mampu memberikan apa tu, kuasa yang bila saya melayan lintas Sepang sana tu. Dan yang paling penting, ianya didatangkan dengan rear axle LSD dengan 1.5. Kereta ni bukan untuk drift, dia ada LSD tapi untuk main track, circuit racing. Jadi kereta ni enjoy untuk trade day. Kalau untuk perlumbaan serius tak laku, sebab kos tinggi Dan mekanik dalam Malaysia ni tak ada yang fokus Rotary untuk circuit driving. Kebanyakannya hanya fokus dekat Honda sahaja kan. Itu yang Malaysia. Proven teknologi ialah menggunakan Honda Type R lah, Type R series lah. Rotary ni sangat rare. Jadi kalau anda menggunakan RX ni, kena menerima hakikat lah. Anda akan kena tampau dengan segala kereta kat luar tu.
Tapi itulah dia, dengan engine standard, handling standard, saya boleh mampu clock bawah 3 minit. Itu personal achievement saya lah. Barulah saya nak upgrade sikit-sikit, upgrade pakai suspension, boleh laras. Sebelum ni saya pakai suspension asal kilang dia 2 minit 58 saya boleh clock. Betapa lajunya kereta ni dalam litar, walaupun tak nampak laju kan. Dia sebenarnya dekat handling. Jadi kalau anda seorang yang appreciate handling, RS ni untuk anda. Sebab body dia ringan, sebab dia menggunakan aluminium. Hood depan ni aluminium, bumbung aluminium, pintu kiri kanan aluminium, pintu belakang aluminium, bonet belakang aluminium. Jadi nak enjoy kereta ni kena faham kereta ni desainnya untuk handling bukannya untuk top speed, bukannya untuk kalahkan Mustang 5.0 atas jalan raya. Tak, itu bukan tujuan kereta ni. Dan kalau anda search forum ataupun dekat discussion group, modifikasi kereta ni ringan-ringan je, setakat cold air intake. Lagi sejuk kereta ni, lagi lah power datang. Setakat coil over, setakat suspension, itu je. Tak adalah konsep nak turbo charge kan kereta ni ke. Turbo charge memang kereta ni memang tak efektif lah dengan kos yang dilaburkan. Sebab kereta ni kalau ikut spek kilang dia 231 horsepower daripada sasaran 1.3 liter. Jadi satu rotor tu 650cc, darat 2 dah 1.3. Jadi menghasilkan 230 horsepower untuk dua rotor, ataupun satu rotor tu 230 bagi 2 lah. Dah cukup maksimum lah, nak buat apa lagi kan. Dia over the time kereta ni akan hilang horsepower sebab compression akan makin rendah. Dia compression rendah sebab apa? Sebab wear and tear lah, cuaca panas, penjagaan kereta yang tak sempurna. Jadi kalau anda seorang kaki kereta dan tak kisah kereta anda tak laju, rotary ni untuk anda lah. Nak sebut rotary laju, bukan RX-8, RX-7, king of rotary. Dan sebelum kita ke dunia RX-7, belajar dulu RX-8. Kita fahamkan dunia asas rotary kan, nak memahami. Nampak tak? Tachometer sampai 10. Dekat YouTube ada sampai 9.5 ataupun 10K tekan. Saya 8.1K 82 saya dah lepas RPM. Takut nak meletup enjin ni. Bukan takut meletup, dekat situ peak power dia 8100, 8200 RPM. Tak semestinya anda kena lanjut RPM sampai tendang meter. Sebab kat situ power akan berkurang kan. Alamak, mana saya letak saya punya laju angle di sini. Jadi setakat 2 tahun pemilikan ni, saya tak ada rasa lah nak jual kereta ni. Makin sayang lah. Dan saya pun dah set aside budget untuk trade day tahun 2021. Apa yang saya cuba achieve, kosmetik nada, tiada. Kosmetik apa yang ada kereta ni dah cukup. Nampak cat mati pun sampai sekarang saya tak upgrade lagi cat. Sebab saya tak anggap kereta ni untuk melawar. Kereta ni lebih kepada untuk develop driving skill saya di lintas Sepang. Modifikasi pun sangat minimal, tak ada yang jadi bocor pocketnya. Bila kereta ni minimal modifikasi, dia boleh turun trade dia sebanyak mungkin tanpa risau enjin pecah. So modifikasi dekat mana sepatutnya kereta ni mari kita cerita modifikasi. Sepatutnya pada saya dekat cooling system. So cooling system tu maksudnya sistem penyejukan enjin. Enjin ni lagi sejuk, intake udara lagi sejuk, lagi bagus kereta ni. Jadi kalau nak upgrade tu, janganlah pergi tukar air filter open macam dawan, jahanam enjin. RX-8 ni dia memerlukan udara sejuk untuk disedut. So kalau anda cucuk OBD tu, ada satu bacaan suhu udara yang disedut oleh manifold. Jadi goal anda sebenarnya patut sejukkan udara tu. Jadi dia sepatutnya anda kena melabur dekat bagaimana nak sejukkan udara menggunakan CAI lah, CAI, ataupun bahasa Inggerisnya cold air intake, ataupun sistem penyejukan sistem tarikan udara yang
sejuk bagaimana. Jadi saya menggunakan RE chai box. So dia akan tarik, dia akan kompres udara daripada saya punya bonet hadapan dan seterusnya terus tarik ke dalam enjin. Jadi invest dekat situ bagaimana nak sedut udara sejuk ke dalam intake. Itu pertama. Kedua, macam mana kita nak sejukkan enjin. So ni pelaburan minyak lah. Minyak mahal, dia akan menyejukkan enjin dengan lebih sempurna. Contohnya Redline ataupun yang terbukti Penrite lah Kedua ialah kekerapan tukar minyak mahal untuk trade day. Itu yang bocor poket tu. Sekali isi 5 liter. Bayangkan 1 liter minyak RM100, RM500 anda habis dekat situ saja. Minyak saja. Minyak enjin saja Penrite kan. RM80 1 liter, ada RM100 1 liter, tengoklah. Lepas tu untuk trade day kena pakai RON tinggi ataupun sebabnya untuk bila RON tinggi tu pembakaran dia sempurna dan enjin tak panas, tak ada knocking. So temperature enjin akan turun. Dan juga anda kena guna air radiator prestasi tinggi seperti Redline water wetter ke. Jadi itu dia cabaran-cabaran guna RX ni. Jadi saya tak kalau dapat manual, carilah manual. Tapi biasa susah dapat manual kan. Jadi kalau jumpa auto, jaga gearbox auto tu baik-baik. Jangan lenjar tapi tak jaga gearbox. Biasa yang suka RX ni muda-muda. Jadi kalau untuk saya, nasihat saya muda-muda ni spend duit lebih kepada penjagaan enjin dulu. Jangan spend duit untuk kosmetik, letak GT Wing lah, body kit gila-gila lah. Pada saya tu membazir je. Bercerita pasal GT Wing kereta ni horsepower rendah je. Dekat lintas Sepang masih lagi tak justify untuk letak GT Wing. Tak cukup laju untuk GT Wing. GT Wing tu fungsi dia untuk menekan roda belakang tu sewaktu mengambil seleko supaya tak power slide. Jadi kalau kereta ni horsepower rendah letak GT Wing, jadi kat mana dia punya signifikan dia tu? Jadi saya rasa macam menambah berat je lah GT Wing tu lah. Kereta tak cukup power, lepas tu dia akan increase downforce. Jadi kereta makin slow. Ada drag dekat straight, ada drag dekat seleko. Jadi timing anda ke atas sebab makin teruk. Itu pada saya, nak GT Wing ni pada saya 400 horse ke atas lah. Kata standard cukup lah. So rotary ni cabaran trade day lintas Sepang seperti yang saya bercerita sebelum ni. Cabarannya ialah suhu enjin, operating temperature. Macam mana nak combat suhu enjin tu. Jadi sebelum turun lintas Sepang, kena pastikan kereta anda dalam keadaan baik. Semua hoses telah diganti, minyak semua telah diganti. Jadi kalau yang beli untuk solek, saya tak kisah. Tapi goal anda dengan goal saya berlainan. Jadi mungkin tu anda boleh rujuk YouTuber lain lah, macam mana nak bagi kereta anda cantik. Kereta saya lebih kepada standard, menepati ataupun melebihi kapasiti OEM kilang dan boleh lenjan untuk trade day. Itu fungsi channel saya ni, untuk guide anda turun trade day saya, supaya anda tidak membahayakan orang lain dengan melenjan kereta ke atas highway. Ya, sebelum trade day ni kalau kita ajak kawan-kawan yang biasa lenjan kat highway, dia takut, dia tak berani turun trade day ni. Sebab dia ingatkan turun trade day ni macam kena labur lagi duit untuk kereta dia. Sebab dia pada pandangan dia orang mesti menang dekat trade day, mesti paling laju. Kalau berfikiran macam tu, tak boleh buat apa-apa lah kan. Letaklah 10 juta pun dia tetap takkan turun trade day sebab takut kereta dia kalah. Macam saya turun trade day ke kereta paling standard yang saya boleh turun. Sebab saya nak develop skill memandu, bukan nak bagi tahu kereta dia laju. Yang saya seronok RX ni sebab teknologi dia lah. Teknologi midship, high revving rotary engine, dia punya balance waktu corner, dan keboleh upayaan untuk ubah camber tu caster tayar depan dengan tayar belakang.
Kalau road car biasa mana boleh ubah camber kat tayar belakang kan. Ni tayar depan, tayar belakang boleh ubah negative toe tu. Betapa seronoknya layan suspension kita ni kalau untuk track lah. Jadi yang main track kita ni bukan yang kita sebut track ni, bukan main track tu bukan sebutnya kita nak berlumba, bukannya sebutnya kita nak masuk MCS ni level. Saya punya limit track day saja. Personal satisfaction. Dapat rekod video, dapat bawa laju dengan cara sah kalau lintas, itu yang cukup lah. Kalau katakan saya nak move satu level lagi, saya masuklah time to attack. Event tu dia akan bagi transponder. Setiap kereta akan dilepaskan berkala supaya tak ada kereta yang mengganggu anda untuk buat time attack. Itu namanya time to attack punya event. Macam saya sebut track day ni, kita turun ramai-ramai 70 kereta satu session selama 2 jam. Itu track day. Jadi pada saya kereta ni tanpa modifikasi dia boleh clock bawah 3 minit. Tanpa modifikasi. Maknanya beli servis sana sikit dah boleh clock bawah 3 minit. Betapa tingginya potensi kita ni untuk pergi jauh kan. Katakan kereta lain, contohnya katakan kereta Malaysia lah, Proton wajar nak bawah 3 minit. Modifikasi dah kena turbo ke enjin ke, ataupun kena put some cash lah dekat modifikasi 10,000, 20,000 untuk dapat bawah 3 minit. Kereta ni beli, tengok okey servis sikit sana sikit, okey bawah 3 minit confirm. Saya dah buktikan dalam video saya sebelum ni dengan kereta ni yang tak berapa cantik condition pun boleh clock 2 minit 57. Tayar pun tayar biasa, bukan semi slick pun saya guna. Jadi betapa banyak potensi kita ni untuk pergi jauh. Kalau mekanik berjaya ataupun owner berjaya settlekan masalah cooling kita ni. Jadi nak sebut ke level-level 2 minit 30, 2 minit 37, 40 tu, itu dah ada level lah. Ni saya bercerita 2 minit 50 je level lah. Road car sebenarnya level, tak perlu ada modifikasi gila-gila untuk dapatkan 2 minit 50. First turun track kita ni saya clock 3 minit 10, 3 minit 07. Rupanya coil rosak. Repair coil dia terus turun 2 minit 58, 5. Lepas tu terus turun lagi 57, 55, 53 paling rendah. Saya rakam guna satu aplikasi nama dia Race Chrono. Jadi personal satisfaction lah. Lepas tu saya double check dengan letak time code dekat editor. Okey betul 2 minit 57. Dia seronok. Itu personal satisfaction. Dengan kereta standard kita boleh clock bawah 3 minit. Kita spot yang dah daripada tahun 2003 tau, yang tak berjaga. Macam kita saya tak berjaga terus, tak berjaga rapi oleh tuan previous owner. Saya sambung projek previous owner. Kereta ni sebenarnya auto asalnya, convert ke manual, dan saya sambung projek dia. Betul dijual kat saya harga yang agak murah. Saya sambung projek ni dan kan saya pakai setahun dia jual balik. Oh tidak, saya nak ni lah, kira ada bajet lebih, nanti saya akan perfectkan lah kita ni. Ganti dashboard bagi repair, ini kasi repair. Ada seat bucket khas untuk track day ke. Okey, kita borak sampai sini sahaja. Sekejap lagi saya akan turun. Siang-siang ni jangan lejan sebab panas. Je rotary dia dah panas, lepas tu kena pula panas dengan Malaysia ni. Hari bulan Mac ni saya akan coach satu rakan saya turun track day anjuran MSF malam lah. Dia dengan adik dia dan saya akan teman sekali. Saya akan rakamkan aktiviti di Desa Sepang nanti. InsyaAllah 27 hari bulan saya akan memandu apa tu, satu 4 wheel yang telah mengalami modifikasi agak tinggi juga. Yang tu saya target clock 3 minit tepat. Sebelum ni saya bawa 3 minit 07, jadi 7 saat nak cari kat mana boleh reduce 7 saat tu. Target memang 3 minit 05 lah. 3 minit tepat tu agak
optimistik sangat. 3:05 nak share 2 saat lagi. BMW saya 2:55, yang ni 2:53. Jadi saya akan gunakan aplikasi yang sama untuk semua aktiviti, iaitu Race Chrono. Saya ada satu dedicated telefon khas untuk rekod telemetri di lintas Sepang. Dan untuk viewers saya yang teringin nak turun track day tu, jangan takut. Kalau betul-betul takut, call saya di 0136767057. Datang ke Kota Warisan, saya akan bagi personal guide untuk overcome perasaan takut tu. Dan bawa kereta anda yang nak turun track day, saya akan lihat bagaimana condition dia. Dan enjoy track day daripada anda melanjan ke atas highway ni, lagi bahaya. Terpusing, ada tembok ke tepi, ataupun nasib tak baik terpelanting ke bawah, mati. Kalau dalam track day ada sand trap, apa nak takut? Kena buang perasaan ego kita aku pengen laju. Tu dia kena buang untuk kaki track day ni. Okey, sampai di sini saja saya tekan kita ni waktu siang hari panas, kesian ni saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Like dan subscribe channel saya ya.